Okay ya, okay ya. Alright, okay. Hello, Assalamualaikum. Have a good day. Apa khabar semua? So this is gonna be my 2020 PC build after 8 years. Lepas 8 tahun aku tak buat PC baru. Last PC baru 8 tahun lah kan, tak buat terus. Dan ni adalah PC aku sebelum ni, kan, besar gedabak. Nak cerita pasal specs, aku rasa tak perlu cerita pasal specs lah sebab kau kan nak tahu kan spek lama. Tapi kalau untuk yang spek baru, jadi kita cerita. Dan cuma nak cerita lah, yang spek lama ni tahun 2012 dulu aku buat dia mid range lah, lower to mid range macam tu. Harga dalam 2,500 ke 3,000 ke 3,000 lebih-lebih macam tu lah kan, tak mahal sangat. Itu pun termasuk monitor. Jadi PC spek CPU dengan GPU tu memang middle lah. Dan after that aku ada sekali je upgrade graphic card, sebabnya tahun tu graphic card aku rosak. So terpaksa upgrade kan, nak tak nak kena upgrade kan. Dan bila aku upgrade, itu je lah the only one yang aku upgrade. So after 8 years, ni tahun 2020, aku akan build baru menggunakan small form factor PC kan? Yang kecil ni. Okay, aku harap korang suka lah, enjoy tengok aku punya video. So yang ini kita boleh letak tepi. So kau nampak lah size different lah. Ni full tower, ini small form factor. Beza gila. Okay, so ini buang tepi lah. Kau berat lagi. Alright. Okay, ini adalah nama case ni Ncase M1. Aku beli case ni bukan baru lah, bukan baru. Dah lama dah sebenarnya. Aku berangan nak buat setup ni daripada tahun 2015 dulu. Waktu tu case ni macam tengah hype lah kan. Aku pun beli lah kan. Tapi apakan daya, impian tak kesampaian. Kadang-kadang tu ada prioriti hidup lain kita kena complete kan. Aku tangguh lah 5 tahun ambil tangguh kan. 5 tahun tangguh. So today is the day. Kita cerita sikit pasal specs PC kali ni. Yang case ni adalah case yang small form factor, yang size dia adalah lebih kurang dalam 12 tu lah, dekat 12 liter lah. Nah, memang kecil gila. Kalau kau tengok size dia kecil gila kan. Kalau aku buat PC ni nanti boleh apa, aku boleh bawa pergi jalan-jalan lah kan. Tapi tak adalah bawa pergi jalan kat PC. Alright. Tapi kalau nak buat pergi LAN gaming ke kan, memang boleh lah. First lah, part yang aku akan masukkan, ini adalah Corsair SF600 power supply. Dia adalah ni adalah yang mini ATX version lah. 80 watt platinum. Power efficiency dia 90% untuk 600 watt kira lah kira this is high end jugalah. Tak maaf sangat-sangat lah. Bising pula anak aku kat atas tu. Time ni lah dia nak main trumpet lah apalah. Yang best dia pasal ni, dia adalah modular tau. Dia modular, maksudnya kau tengok kat tepi tu kan, kalau kau tengok kat sini, mana kat sini kan. Yang mana wire kita tak nak pakai, kita boleh, yang mana wire kita tak nak pakai, kita boleh cabut je. Tak payah pasang tak apa. Kalau nak pakai, kita pasang. Okay. So, kecil lah. Next. Ini terbalik. Okay, ni adalah kita punya motherboard. Motherboard ASRock Fatality Gaming B450. Ni untuk AMD Ryzen lah, Ryzen. Soket, nama soket dia AM4. Dan okay, macam aku kata kan, kali ni aku banyak reuse barang kan daripada previous build. So kali ni pun aku akan reuse, menggunakan balik ni Nvidia GeForce GTX 1070. Aku main game tak adalah sampai high power kan, main game ataupun, sebab purpose aku untuk buat build kali ni adalah lebih kepada untuk editing dengan editing streaming ke. So satu benda yang aku found out lah waktu aku replace aku punya graphic card ni dulu kan. Bila aku replace ni, dia tak ada improvement lah kepada video encoding kan. Kalau nak encode video, tak ada improvement langsung, sebab dia lebih kepada CPU driven. So kali ni sebab aku dah ada yang ini, waktu untuk main game so boleh lah. Jadi untuk CPU aku upgrade memang to the max lah. Tak adalah max kan tapi kira at the high end lah kan. So kali ni kita maintain dia pakai GTX 1070. Untuk RAM kita pakai Corsair Vengeance LPX. Corsair Vengeance LPX. Ini low profile, so dia rendah je. Aku tak beli yang tinggi sebab takut tak muat dalam kes kecil ni kan. Ada tengok tempting lah RGB apa semua kan sekarang ni. Tapi kita buat biasa-biasa je. Right. Ini satu lagi Samsung SSD drive. Ini pun aku reuse daripada PC aku yang tadi aku dah ambil.
Dan benda ni akan jadi aku punya main drive untuk punya operating system Windows 10. Windows 10 Pro lah aku pakai sebelum ni, memang original lah, support ori. Tak ada perubahan kat sini. Tapi at the same time aku sebenarnya niat nak tukar drive yang lebih pantas. So aku beli ni lah, Western Digital M2 SSD. Tapi malangnya, sedihnya, aku salah beli. Aku dah 8 tahun tak keep track dengan PC punya teknologi tau. Aku ingat macam, oh ni M2 slot kan, drive sama lah, apa-apa M2 pun sama lah kan. Rupanya tak weh. Yang M2 slot ni dia ada dua jenis pula. Satu adalah NVMe, itu yang paling latest sekali, dan ini adalah SSD biasa. Dan aku beli adalah SSD biasa, tak ada beza pun dengan yang ni. Speed dia sama. Tapi yang ni, kalau NVMe, bukan yang ni lah, yang ni sama macam tu. Kalau NVMe punya speed dia 3 GB per second. Yang ni 300 MB per second. Slow gila lah nak compare dengan yang NVMe tu. Tapi nak buat macam mana, sudah beli, yang ni akan jadi storage aku lah biasa. Okay, start. Ini adalah CPU yang aku akan pakai, Ryzen 9 series lah. Ryzen 9 series. Ini adalah Ryzen 3rd generation. Aku dengar kata baru terbaca lah tadi kan. Waktu beli tak baca pun. Dah lepas beli baru nak baca, biasa lah. Dah baca tadi, akan keluar generasi baru lah untuk Ryzen. Alamak, tak apa, dah beli kan, nak buat macam mana. Tapi kita look forward lah to the new generation. Mungkin 20 tahun lagi aku tukar. Sebab yang PC lama aku itu pun tahan 8 tahun kan. Itu low end. Ni high end, harap tahan 20 tahun lah. Lepas anak aku ada orang komen, ada kawan komen, sampai habis SPM pun boleh pakai lagi kan. Tapi ini adalah, kalau dari segi kategori dia sekarang ini rilis tahun lepas dalam bulan 6 aku rasa, Ryzen 3900X 3900X yang tahap kedua paling tinggi lah. Yang paling tinggi sekali adalah 3950. Itu dari segi Ryzen 9 lah. Kita tak nak cerita pasal Threadripper lah. Threadripper tu memang itu bukan di dalam kemampuan kita lah. Okay, so itulah yang aku akan pasang. Right. Okay, mesti korang tertanya-tanya, berapakah kos keseluruhan semua ni? Total lah. Ni aku tak beli grafik card baru kan. Jadi maksudnya aku dah save jimat kat situ. Aku tak beli case tak termasuk. Ini aku beli 5 tahun lepas. Harga ni aku tak kira, 5 tahun lepas punya aku beli. Tapi kalau tengok balik full setup aku, campur case, campur graphic card, campur monitor, campur segala-gala mak nenek, keyboard, mouse, apa lagi, aku tak tahu apa lagi, macam-macam. Boleh kira-kira total aku punya setup ni, bukan harga lah, harga mungkin dah berbeza lah tahun ni. Tapi kos aku mencapai 13,000. Kalau nak beli sekaligus lah. Jadi kesimpulan dia, kalau korang nak beli barang, jangan beli sekaligus. Beli sikit-sikit, upgrade mana yang patut. So tak adalah rasa sangat. Jadi tanpa melengahkan masa, jom. Okay guys, fast forward. Dah complete build aku. So inilah, nampak gelap sikit kan. Sebab apa? Sebab nak tengok dia punya RGB. Tu je lah RGB. Tu pun stock cooler. Aku tak ada plan pun nak beli RGB punya material kan. Tapi dah ada stock cooler, kita pun layan je lah kan. Cuma waktu aku start pasang yang tadi ni, dia sebenarnya ada connector kan. Tapi connector ni faulty. Blackout rumah aku sekejap kan. Nasib baik tak ada apa-apa dengan PC ni sendiri kan. Kalau tengok, aku terpaksa bypass lah connector ni. Dah tak pakai kan kat sini kan. Direct je power cable. So aku tak boleh tutup lah benda ni. Atas tak boleh tutup. Nanti aku tutup tepi ni. Okay. Dan ni adalah aku punya setup kegunaan harian. Apa yang aku pakai, TV 49 inci. Pun beli rasanya 5 tahun lepas 5 tahun lepas kan, lama dah. So aku tak ada beli monitor baru. Keyboard pun aku pakai keyboard Razer Black Widow Chroma Silence
kalau tak salah aku. Mouse Logitech G900, printer untuk nak print apa-apalah. Anak aku nak mewarna lah apa, aku print gambar untuk dia orang. Untuk nak print apa-apa kertas lah kan. Dia scanner pun sama, boleh scan. Dan itu je lah yang baru kan. Kat tepi ada Xbox. Sorry akan gelap sikit kawasan ni. Okay. So sepatutnya kat sini aku nak letak monitor aku yang 24 inci. Aku ada monitor 24 inci tapi monitor tu dah rosak. So aku tak tahu aku nak beli baru ataupun tak. Mungkin sekarang tak beli lagi kot. Kalau ada rezeki nanti insyaAllah aku upgrade. Okay. Minta maaf, mungkin setup yang tak seberapa, tapi inilah yang in total lah. Kalau tengok kalau total lah, tengok belanja lah berapa kan. Ni yang aku kata 13,000. Aku harap korang enjoy video ni. Semoga berjumpa lagi. Assalamualaikum.